dia jatuh cinta. Itu yang dia buat love bite kat bawah tu. Jadi tuan-tuan, biasakan pakai kain basahan. Sediakan kain basahan. Taklah bilik mandi tu. Suruh anak-anak dara tuan-tuan, ya, mandi pakai guna kain basahan. Sebab jin, bila dia jatuh cinta, lebih teruk daripada jin yang disihir. Kalau jin disihir, dia sihirkan kita, senang ubat. Tapi kalau jin jatuh cinta, susah nak ubat. Macam cinta, tuan-tuan kalau dah cinta, pok larang pun, tuan-tuan pertahankan cinta juga. Mak larang, pok larang, jangan ambil, mak tak berkenan, jangan kawan, pok tak suka. Anak kan cinta perlu dipertahankan. Boyfriend tunggu kot tingkap bawah naik motor, anak dara turun kot tingkap, guna tali, guna kain gebor selimut, ikat-ikat kat sambung ke bawah. Cinta dia pertahankan. Tu yang jadi cerita Bobby. Kita tengok dah cerita Bobby, Rishi Kapoor dengan dimple kepala dia lari ke situ. Tahun 72, 73 dulu, box office dulu. Lari kot tingkap. Lari kot tingkap. Pasal apa? Cinta dipertahankan. Begitulah kita pun. Kalau jin jatuh cinta dengan kita, dia akan pertahankan cinta dia. Dia tak bagi orang lain mendekatkan diri dengan anak kita. Mai Minang tak nampak. Mai Minang senyap. Mai Minang senyap. Mari merisik senyap. Pasal apa? Jin dah cover dah. Dia dah cover line tuan-tuan, tak nampak. Pergi ke bomoh kata kena mandi limau, kena mandi bunga, udah mandi bunga pula. Senang aja tuan-tuan kaedah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai jin jatuh cinta. Macam mana cara nak mengelakkan jin jatuh cinta tadi? Jangan ronda petang-petang naik motor pakai seluar pendek. Rupa ramai anak-anak kita, anak dara kita ni petang-petang pukul 6.30, petang-petang dengan helmet tak ada, dengan apa pun tak ada, pakai seluar pendek relax. Kadang-kadang petang-petang duduk depan rumah, duduk dalam longkang, seorang bawa longkang, seorang tak longkang, duduk menyembang. Baik, ada apa-apa soalan? Ya? Kes Nurin, Allahu Akbar, nak kata apa kan? Yang pertama sekali, Nurin ni masuk syurga. Tu saja. Ya, kita sebagai bapa, kita sebagai mak kena redha. Nak buat macam mana? Yang pertama sekali, redha pasal dia ahli syurga. 8 tahun belum cukup umur, kecil lagi, tak ada dosa apa, confirm syurga. Tak payah buat tahlil pun tak apa dah, memang syurga. Tak payah dia baca Fatihah kat dia pun tak apa dah, memang syurga. Tiap-tiap hari radio dia kata, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Nurin, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Memang dah bercucur dah rahmat dia. Tak payah buat apa pun tak apa dah, memang dia ahli syurga. Yang nak kena cucur rahmat ni kita ni tuan-tuan, belum tentu lagi ni. Kok kita kena cucur, ya dia tak payah cucur lah, redha lah. Yang keduanya tuan-tuan, inilah dia kesan. Tuan-tuan ingat, kita ni tak berdosa ke dalam kes Nurin? Tuan-tuan ingat perogok tu saja ke yang berdosa? Kita duk marah perogok kalau aku dapat aku cincang. Pagi tadi berita pukul 7, temu ramah orang ramai, apa mendapat encik tentang kes Nurin. Sepatutnya macam dia buat pada budak tu, dia pun kena hukuman yang setimpal dengan lah, pasal zalim kan. Tu yang pagi tadi tuan-tuan tengok balik. Jadi kalau saya dapat dia, bang, saya cincang-cincang bang, kita cincang aja, kata dia. Oi, ganas ni. Kemudian tanya pula makcik pula, yalah makcik sebagai seorang ibu, akak rasa, akak sebagai seorang ibu, akak rasa sedih lah. Jadi kita minta kalau boleh pihak polis dapat tangkap dengan segera dan kita jatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan dia lah. Ini tak berperi kemanusiaan lah kan. Lemah kawan dia pula. Jadi saya minta supaya kita sama-sama lah usaha tangkap dia dan kenakan hukuman yang zalim pada dia jugalah. Saya tak dengar pun dia orang sebut tuan-tuan, kita naklah menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia. Tak ada. Mana ada di temu ramah kita jatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia? Tak ada. Tuan-tuan pergi tanya orang Cina sekarang, tuan-tuan pergi tanya orang Melayu sekarang, tuan-tuan pergi tanya orang India sekarang, apa hukuman yang paling sesuai untuk perogol pembunuh Nurin? Diambilnya timun, diambilnya terung, dirogonya budak tu, mati budak tu. Cuba tanya orang Cina, dia pun kata kasih bunuhlah. Cuba tanya pada orang India, kasih bunuhlah. Kasih bunuh sajalah. Jahat ini orang. Tuan-tuan, bunuh balas bunuh, bukankah itu undang-undang dalam Quran? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla,
diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas pada pembunuhan, dia bunuh orang, dia balik dihukum bunuh. Bukankah itu hukum qisas? Jadi siapa yang kata orang Cina tolak qisas, orang India tolak qisas? Siapa kata? Hukum qisas ialah hukum yang ada dalam sanubari setiap manusia, baik India, baik Cina, baik orang putih, baik orang Islam. Dia tak kata pun disebat ke ada. Dia kata apa? Bunuh saya. Baik. Dalam masalah Nurin, tuan-tuan, memang pencuri, penrogol, pencolek, pembunuh itu berdosa. Tapi tidakkah kita juga berdosa? Kitalah yang sama-sama berkempen mengatakan hukum Al-Quran tidak sesuai. Dengan sebab kita berkempen sama-sama tak sesuai, kita masyarakat multiracial, multi people, kita tak boleh buat. Akhirnya tak dibuat. Bila tak dibuat undang-undang itu, Nurin kena mati. Tidakkah besok Allah persoal juga kita? Tuan-tuan marah pada pembunuh Nurin, padahal mungkin kita salah seorang daripada penyumbang menyebabkan Nurin itu mati, dengan sebab tidak melaksanakan perintah Allah di dalam Quran. Kalaulah dilaksanakan perintah Allah dalam Quran, tak ada siapa berani usik anak dara orang. Tapi dengan sebab kita kata bahawa tak sesuai perintah Allah, sedangkan Allah tu Tuhan kita, dengan sebab kita tolak perintah Allah, kita cari undang-undang British, maka orang berani dengan undang-undang British. Akhirnya mungkin satu hari nanti anak tuan-tuan akan jadi Nurin nombor 2. Ini yang saya kata tuan-tuan, jangan hanya kata pembunuh tu saja bersalah, tah kita juga bersalah. Apa kata kalau Nurin dakwa kita sama di hari kiamat? Kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, dalam hati kita mesti ada perasaan hukum Islam tertegak, barulah masyarakat boleh aman. Kalau itu pun tak ada dalam hati tuan-tuan, saya tak tahu nak kata apa. Apa makna sembahyang tarawih kita tadi kalau dalam hati kita tidak ada yakin pada Allah yang kita sembah tadi? Yang kita sembah tarawih tadi Allah Tuhan kita. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin pada undang-undang Allah, tak tahulah tuan-tuan sembah siapa sebenarnya. Jadi kita kena bayangkan, kalau yang mati tu anak kita, baru kita tahu. Memanglah saya tengok ayah dia pun ragut semacam je. Anak mati pun tu dia spek patah di atas kepala. Lah, ragut semacam je, tak apalah, orang muda. Tapi kalau kita jadi dia, kita jadi mak pada Nurin, bapa pada Nurin, apa perasaan kita? Tok saya tanya apa perasaan mak, apa perasaan bapa Nurin. Cuba tanya apa perasaan Nurin ketika dirogol. Sebulan tuan-tuan, daripada badan molek jadi kurus kering. Tahu berapa kali dirogol? Macam mana ketika disumbat dengan terung,